25,122 bekas pesakit COVID-19 terima rawatan susulan. Malaysia sasar kehadiran 2 juta pelancong tahun ini. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Cendasami, Berita Parlimen. Dewan Rakyat meneruskan sesi penggulungan perbahasan titah diraja. Pihak berkuasa peranti perubatan MDA telah diarahkan untuk terus memantau dan mengaudit semua jenama kit ujian pantas RTK antigen yang telah diluluskan. Langkah berkenaan bagi memastikan kit berkenaan berkualiti dan berkesan seperti dokumen yang dibuat pemegang lesen ketika permohonan dibuat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali berkata demikian susulan terdapat aduan yang dipersoalkan ketepatan ujian berkenaan. Tambah beliau lagi, seiring dengan negara beralih ke fasa endemik, penggunaan RTK antigen lebih sesuai juga seperti diamalkan negara luar seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom yang tidak lagi bergantung kepada ujian RT-PCR. Ujarnya kos RT-PCR lebih tinggi kerana memerlukan golongan pakar dan keperluan makmal. Selain itu, dalam keadaan negara sedang beralih ke fasa peralihan endemik dan seterusnya ke endemik kelak, kita sepatutnya tidak lagi bergantung kepada RT-PCR dalam penentuan positiviti seseorang. Dalam peringkat peralihan ini, RT-PCR ini sepatutnya hanya perlu digunakan untuk pengembara atau di dalam clinical setting sahaja dengan izin. Protokol kita dalam pengendalian kes juga kini ditumpukan kepada symptomatic testing atau ujian bergejala dengan menggunakan ujian RTK antigen kendiri. Kaedah ini adalah lebih pantas supaya individu dapat mengasingkan diri dengan lebih awal apabila didapati positif melalui ujian self-test ini. MDA dan KP dan HEP juga akan terus bekerjasama agar tiada pihak mengambil kesempatan berhubung harga RTK antigen kerana permintaan yang tinggi. Sementara itu, Wakil Rasa Pulau Bangun mencelah dan bertanyakan aspek penyimpanan kit ujian berkenaan. Saya mohon supaya KKM kalau boleh keluarkan satu garis panduan macam mana pengendalian, sebab saya tak mau cecair dalam dalam tiup kecil tu. Cecair tu kalau kita terdedah kepada suhu yang tinggi dan sebagainya, pengendalian tali logistik ataupun kita simpan dalam kereta ke simpan di tempat tertentu yang menyebabkan cecair kemikal tersebut hilang keperkesanannya yang menyebabkan ianya rosak dan akhirnya menjejaskan ketepatan kecituan kualiti ujian RTK itu sendiri. Saya bimbang dari segi ini. Sebab saya ada mengemukakan perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri KP dan HEP, tapi perkara itu di bawah MDA, di bawah KKM. Saya percaya sekali lagi MDA telah menjalankan kajian yang serius yang jitu tentang perkara ini. Dan kalau kita memang sepatutnya semua orang buka test yang dah lebih daripada 100 brand yang keluar hari ini untuk membaca betul-betul apakah kaedah penggunaan dan apakah kaedah penyimpanan yang sebagainya. Sudah tentulah kalau apa-apa testing kalau kita letak tengah panas dalam dashboard kereta, mungkin ada kesan yang tidak baik. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita rakyat Malaysia secara kendirinya mendapatkan RTK test antigen ini dan menjaganya dengan baik, letak dalam beg, letak di rumah betul-betul dan supaya kita dapat buat testing dengan baiknya. Pada ketika ini belum ada lagi lah yang dikatakan chemical itu telah rosak dan mengganggu kejituan test yang dilakukan. Sehingga Februari lepas, 25,122 bekas pesakit COVID-19 yang keluar dari hospital KKM telah diberi janji temu rawatan susulan. Ia bagi tujuan pemantauan untuk rawatan kesan jangka panjang atau long COVID. Berdasarkan pemantauan ke atas pesakit, terdapat 5 gejala utama yang sering dihidapi, iaitu pertama kelesuan 75.1%, sesak nafas 63.1%, batuk
14%, kesukaran tidur 86% dan gelisah, rasa resah gelisah, anxiety sebanyak 38%. KKM telah melaksanakan strategi kesiapsiagaan termasuk dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi kepada semua bekas pesakit COVID-19. Dalam hal ini, pelbagai langkah diambil KKM bagi memastikan kemudahan bantuan kesihatan kepada bekas pesakit disampaikan. Ini pula penjelasan Datuk Dr. Nur Azmi berhubung pencerahan Wakil Kubang Pasu mengenai pesakit COVID-19 yang sihat namun meninggal dunia setelah dimasukkan ke hospital semula serta waris gagal mendapat manfaat wang ihsan kerana sijil kematian bukan atas sebab kematian COVID-19. Saya juga akan turut berduka cita jika ada berlaku kematian disebabkan long COVID. Walau bagaimanapun, dalam death certificate ni bukan kita boleh saja nak tulis. Dia tak boleh macam tu. Doktor-doktor pakar di pihak hospital sudah tentu telah membuat diagnosa sebab kematian, cause of death ni berdasarkan ujian dan segala rawatan yang telah diberikan. Apakah masalah yang menyebabkan dia masuk hospital dan apakah masalah dia menyebabkan kematian dia tu. Yang saya nyatakan ialah cause of death yang ditentukan tu. Bukan kata kalau kita nak tulis, kalau dituliskan nama itu lain. Itu saya tak komen yang tu. Saya komenkan cause of death tu bukan sewenang-wenangnya diletakkan. Projek Tanah Semula Komersial Orang Asli TSKOA bersama Risdah Plantation Sedian Berhad RPSB. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata bermula Januari tahun lepas kaedah bayaran dibuat mengikut keuntungan sebenar projek. Dan bermula Februari tahun ini, setiap peserta projek TSKOA Sungai Kelang di Raub Pahang menerima dividen RM350 sebulan. Sebelum ini, dividen bagi projek yang ditanam sawit dibayar mengguna pakai kaedah agihan secara kadar tetap pada kadar RM100 peserta sebulan bermula 2014 sehingga Disember 2020. Daripada tiap-tiap satu orang di kalangan orang asli itu dapat 1 hektar lebih kurang dan diberi tahun 2021 setiap peserta mendapat RM235 sebulan pada tahun dividen dan pada tahun 2022 bermula pada Februari telah dinaikkan menjadi RM350 sebulan kepada setiap peserta yang ada di situ. Keuntungan adalah dipengaruhi oleh keadaan pada bulan semasa dari segi jumlah pengeluaran hasil, kos perbelanjaan ladang dan harga sawit. Projek berkenaan melibatkan 80 hektar tanaman sawit manakala 170 hektar getah masih lagi belum mengeluarkan hasil. Konflik Rusia-Ukraine tidak memberikan implikasi besar terhadap perolehan dan perancangan aset pertahanan negara maupun kesiapsiagaan ATM dalam memelihara keselamatan, kestabilan dan kedaulatan negara. Tegas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein, kementerian sentiasa mengambil pendekatan mempelbagaikan sumber perolehan aset-aset strategik sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada negara-negara tertentu. Tidak sekadar itu, apa jua perkembangan dalam isu Ukraine-Rusia ini tidak akan menjejaskan kesiapsiagaan ATM dan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Tambahan pula bagi memastikan tahap kesiagaan aset ATM sentiasa berada dalam keadaan yang baik, Kementerian akan memperluaskan alternatif bagi mendapatkan bekalan alat ganti yang diperlukan daripada sumber negara-negara lain yang menggunakan teknologi dan pesawat-pesawat yang sama seperti India. Kementerian melalui syarikat-syarikat tempatan mempunyai kontrak dengan pihak Rusia bagi membekalkan alat-alat ganti pesawat Sukhoi Su-30 MKM dan kontrak perolehan peluru Metis M Anti-Tank Guided Missile ATGM. Bagaimanapun, sebelum berlakunya isu Ukraine-Rusia ini, negara sememangnya telah mempunyai perancangan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap Rusia.
Syarikat tempatan yang terlibat iaitu Aerospace Technology System Corp Sedia Berhad ATSC juga telah mengesahkan bahawa mempunyai keupayaan untuk meneruskan penyelenggaraan pesawat Sukhoi Su-30 MKM dan telah mempunyai stok alat ganti untuk 2 tahun. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi akan pastikan produktiviti sawit terus meningkat dan dalam masa yang sama harganya kekal stabil atau jauh lebih baik. Ya, susulan ketika ini harga bahan komoditi itu tinggi kerana bekalannya yang rendah akibat pandemik. Menterinya Datuk Zuraidah Kamarudin berkata pihaknya juga akan pastikan sawit kekal sebagai produk komoditi utama yang menyumbang kepada pendapatan negara. Ketika ini yang paling tinggi sekali yang telah kita catatkan ada pada Mac 2 bulan Mac bernilai RM8,250 dan ini adalah average purata, harga purata minyak sawit mentah ketika ini adalah RM8,076.50 dan kita lihat bahawa kenaikan harga sawit ini di pasaran dunia disebabkan oleh keadaan COVID dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan COVID negara ini telah mencatatkan peningkatan hasil sawit sebanyak 40% dan ianya berjumlahkan 104 bilion pendapatan untuk negara pada tahun 2021 berbanding dengan 2020 kita hanya mencatat 56 bilion. Berhubung perkembangan anti minyak sawit pula, Datuk Zuraidah menjelaskan perancangan komprehensif telah dilakukan kementerian melibatkan 2 serampang mata iaitu inisiatif dalam negara dan antarabangsa. Bagi dalam negara, agensi terlibat dengan sawit telah bersama memulakan kempen terutama kepada generasi muda. Jadi kempen dalam sekolah kita mulakan dengan mengedarkan buku-buku sawit ini ada 2 jenis. Nanti seputih saya jawab soalan you specifically ya. Jadi yang ini kita gunakan untuk kempen ke sekolah-sekolah menengah untuk fasa pertama dan kita akan turun ke sekolah untuk mengedarkan buku-buku ini dan adakan taklimat kepada guru-guru dan juga murid-murid dalam sekolah-sekolah ini. Yang dalam fasa pertama kita akan mengenal pasti sebanyak 100 sekolah menengah dan akan dilancarkan pada 6 April ini insya-Allah dan mereka akan turun. Dan kita juga akan adakan pidato mengenai pertandingan pidato mengenai sawit ini. Selain itu, dasar terbaru kementerian juga adalah memastikan setiap produk minyak sawit mempunyai label pensijilan minyak sawit mampan MSPO. MSPO katanya satu piawaian yang tinggi dan hampir sama kepada pensijilan rundingan meja bulat minyak sawit mampan RSPO yang bertaraf antarabangsa. Baik, masih lagi sesi penggulungan perbahasan Titah Diraja. Kira-kira 2 juta pelancong asing disasarkan melawat negara tahun ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sasaran ditetapkan kementeriannya susulan pembukaan sempadan negara pada 1 April ini. Menurutnya, pihaknya juga mengharapkan dapat menerima sebanyak RM8.6 bilion daripada pelancong asing. Tetapi untuk 1 hari bulan April ini Yang Berhormat, kita telah telah menyatakan melalui MOH juga telah menyatakan kita membenarkan seluruh pelancong-pelancong dari seluruh dunia. Namun kita memberi tumpuan juga kepada negara seperti di Timur Tengah dan juga India, mereka yang menunjuk minat ini untuk datang ke Malaysia. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Machang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yang bertanyakan sasaran kementerian berhubung ketibaan pelancong luar negara selepas pintu sempadan negara dibuka. Jelas Datuk Seri Nancy selain mempromosikan lokasi pelancongan menarik di Malaysia, kementeriannya juga akan menumpukan promosi aktiviti yang mampu ditawarkan kepada pelancong khasnya dari Asia Barat. Sementara itu, hanya 2.4% daripada pelancong yang memanfaatkan projek rintis gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi LITB didapati positif COVID-19. Datuk Seri Nancy berkata mereka dikesan dijangkiti di bawah kategori 1 dan 2 semasa ujian saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan Langkawi.
Bagaimanapun katanya tiada sebarang kluster jangkitan berpunca daripada pelancong yang menggunakan gelembung LITB dilaporkan. Pelaksanaan projek Rintis LITB selama 3 bulan juga telah mencatat kehadiran lebih 5,800 dari segi pelancong asing dan menjana pendapatan melebihi 28 juta ringgit kepada ekonomi Pulau Langkawi. Beliau menambah sekurang-kurangnya 1 juta pelancong domestik telah memanfaatkan gelembung LITB sejak ia diperkenalkan 15 November tahun lalu. Sejumlah 150 juta ringgit bantuan diperuntukkan kerajaan kepada usahawan terjejas banjir di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Tan Sri Noor Omar berkata sebanyak 50 juta ringgit daripada bantuan itu diperuntukkan buat usahawan mikro dan informal terjejas banjir termasuk di Sabah. Menurutnya, seramai 16,000 usahawan menerima sumbangan RM3,000 setiap seorang dengan pembayaran pusingan pertama dibuat minggu lepas. Bulan IKS ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta yang diuruskan oleh SME Corp, tetapi IKS ini diberikan pinjaman 100,000 tanpa interest dan tempoh bayaran balik ialah tahun hadapan baru bayar balik. Beliau menambah pembayaran untuk usahawan IKS terlibat akan dibuat pada minggu hadapan. Minggu Sains Negara dijadualkan bermula pada April hingga November tahun ini. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, ia antara program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi STI yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementeriannya sejak tahun 2018. Pada tahun ini, program tersebut dijadualkan bermula April hingga November dan kali ini terdapat 7 bidang fokus utama iaitu planetary health, kimia dan bioteknologi, kegunaan aman nuklear, inovasi sosial, kejuruteraan, nanoteknologi dan juga angkasa. Datuk Ahmad Amzad berkata, selaras dengan aspirasi merayatkan sains dan menginsankan teknologi, mesti sentiasa giat merangka dan melaksanakan pelbagai program berteraskan pembudayaan sains dan teknologi. Menurutnya, Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara merupakan agensi kerajaan bertindak sebagai sebuah pusat pendidikan tidak formal untuk pembudayaan sains angkasa serta sains interaktif di Musti. Bahkan ketika negara dilanda pandemik COVID-19, aktiviti pembudayaan sains dilaksanakan melalui pameran maya dan pendidikan virtual menerusi pelbagai platform media sosial seperti FB Live, webinar dan Zoom. Baik, ini pula kekecohan yang berlaku di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Batu Gajah VN Sio Kumar diperintah keluar Dewan selama 10 minit selepas wakil rakyat itu enggan duduk setelah diminta berbuat demikian oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Ia selepas berlaku pertikaman lidah antara Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Halimah Siddiq dengan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran yang mencelah berhubung Pelan Tindakan Masyarakat India PTM. Dari topik yang berkenaan. Kekecohan itu bagaimanapun berterusan sebelum beberapa wakil rakyat pembangkang lain termasuk Sio Kumar bangun bertanyakan isu terbabit kepada Datuk Halimah dan memaksa Tan Sri Azhar masuk campur bagi meredakan keadaan. Saya memang tak boleh jawab. Minta maaf Tan Sri Azhar. Itu Menteri. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Batu Gajah, tolong duduk sekejap. Duduk. Duduk. Kamu nak keluar berjalan, makan angin 10 minit? Duduk. Yang Berhormat Batu Gajah, tolong keluar daripada Dewan sekarang 10 minit. Bentara tolong. 10 minit. 10 minit dari sekarang. Duduk. Keluar sekarang 10 minit. Bentara tolong. Boleh tanya tapi ikut peraturan lah. Apa peraturan cakap? Peraturan cakap apa? Peraturan cakap apa? Peraturan cakap apa? Kalau nak mencelah peraturan kata apa? Ya, habis kalau peraturan kata kena diberi laluan tapi laluan tak diberi macam mana? Apa ni? Duduk. Keluar sekejap 10 minit. Pergi makan angin.
Malah kekecohan itu turut memaksa Tan Sri Azhar menangguhkan sementara sesi penggulungan bagi Kementerian Perpaduan Negara selama 5 minit. Terdahulu, Datuk Halimah semasa menjawab celahan itu berkata, tarikh taklimat yang dicadangkan pada 14 Januari lalu terpaksa ditangguhkan kerana ia jatuh pada hari Ponggel. Beliau kemudian memaklumkan sesi taklimat berkenaan akan diadakan pada 22 Mac ini dan ia turut dipersetujui oleh Ketua Pembangkang. Buat masa ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak bercadang memperluas kategori pengundi pos kepada pemilih Sabah dan Sarawak yang menetap di Semenanjung, Malaysia. Pengundi digalak memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat tinggal terkini untuk memudahkan urusan pengundian. Kemudahan yang mengundi secara pos hanya diberikan kepada pengundi dalam kategori seperti berikut. Yang pertamanya, ahli SPR dan juga kaki tangan SPR. Kedua, petugas pilihan raya. Ketiga, tentera polis pasukan penggerak AM PJA yang bertugas hari mengundi awal. Keempat, pengamal media yang bertugas membuat liputan pilihan raya di luar kawasan pada hari mengundi. Kelima, kaki tangan bagi 9 agensi, itu Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, Sukarelawan Simpanan Polis, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara UTC, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara yang bertugas pada hari mengundi. Seterusnya, pengundi Malaysia yang berada di luar negara, dan yang terakhir, PTH iaitu pengundi tidak hadir luar negara iaitu penjawat awam yang berkhidmat di luar negara serta pasangan, dan juga pelajar universiti, institusi tinggi sepenuh masa di luar negara serta pasangan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Labuan Datuk Rozman Isli. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan menetapkan salah satu kelayakan untuk didaftarkan sebagai pemilih adalah bermastautin di mana-mana bahagian pilihan raya. SPR menentukan bahagian pilihan raya seseorang pemilih berdasarkan alamat pemastautin pemilih seperti yang didaftarkan dalam kad pengenalan dan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Banjir besar yang berlaku di beberapa negeri pada penghujung 2021 dan awal 2022 lalu telah merosakkan infrastruktur awam serta kemudahan milik Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Kerosakan itu dianggar berjumlah RM640 juta. Bagi memastikan kerja-kerja pasca banjir dapat segera dilaksana, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Osman berkata kementeriannya telah menyelaras semula peruntukan dalaman sedia ada. Bagi kawasan terjejas banjir yang memerlukan penyelesaian menyeluruh, kementerian akan memohon peruntukan jangka panjang melalui rancangan Malaysia 5 tahun. Dan langkah-langkah ini diambil supaya setiap pendekatan struktur dan bukan struktur bagi menangani masalah banjir dapat dilaksanakan dengan mengambil kira faktor perubahan iklim dalam peringkat perancangan, reka bentuk dan pelaksanaan projek-projek melibatkan sektor air dan infrastruktur. Dan perincian ini bagi jangka masa pendek dan juga masa panjang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri KASA dalam mesyuarat khas Parlimen berkaitan banjir dan pasca banjir yang penjelasan bantuan dan penanganan jangka panjang pengurusan banjir pada tahun 20 hari bulan Januari tahun 2022 yang baru-baru ini. Jemaah Menteri juga telah memutuskan untuk meningkatkan dan menyegerakan projek tempatan banjir dengan tambahan perbelanjaan RM15 bilion bagi tempoh 2023 sehingga 2030. Ia mengambil kira fenomena banjir ketika monsun timur laut 2021-2022 yang serius sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Januari lalu, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan banjir melanda 11 negeri di Malaysia. Dalam tempoh tersebut, merekodkan kerugian RM6.1 bilion bersamaan 0.40% berbanding KDNK. Datuk Mansur menjawab pertanyaan Wakil Teluk Intan Ngakomeng.
Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengguna pakai model pengurusan bencana dilaksana beberapa negara antaranya Indonesia dan Filipina sebagai penanda aras dalam melaksana penstrukturan semula organisasinya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Masturah Mohamad Yazid memaklumkan langkah pengukuhan pengurusan bencana negara wajar mengambil kira praktikaliti di negara lain yang mempunyai mekanisme pengurusan bencana hampir sama. Berikut adalah perbandingan perjawatan National Disaster Management Office NDMO dengan izin di negara-negara ASEAN tersebut. Filipina, National Disaster Risk Reduction and Management Council ataupun NDRRMC mempunyai 900 orang pegawai dan pegawai kesokongan. Di Indonesia disebut nama badan agensi mereka adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, mempunyai seramai 630 orang, tidak termasuk 33 cawangan BNPD ini di provinsi mereka peringkat negeri dan juga 12 cawangan di daerah-daerah mereka. Sebagai makluman yang berhormat, model tadbir urus pengurusan bencana di bawah satu agensi peraju pengurusan bencana menjadi amalan kebanyakan negara. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, dengan izin, berdasarkan pelaporan Kendiri, negara-negara merekodkan sejumlah 140 buah negara masing-masing mempunyai agensi bencana masing-masing. Namun begitu, Malaysia semakin jauh ketinggalan jika dibandingkan antara lain aspek bilangan pegawai dan pakar-pakar dan pegawai berpengalaman di dalam NADMA. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Rompen Datuk Seri Hassan Harifin, Datuk Mastura memaklumkan struktur organisasi NADMA yang hanya memiliki 94 perjawatan serta tidak mempunyai kaki tangan di peringkat negeri dan daerah telah menyukarkan koordinasi dan penyampaian maklumat secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Untuk itu, Jemaah Menteri pada Disember lalu memutuskan supaya struktur NADMA diteliti semula bagi memperkukuh peranannya sebagai peneraju pengurusan bencana negara. Perdana Menteri juga telah beberapa kali menyuarakan keperluan agar agensi itu diwujudkan di negeri dan daerah. Malaysia akan terus memainkan peranan dengan cara tersendiri bagi membantu Afghanistan. Antaranya Kementerian Luar menerusi perwakilan diplomatik di luar negara telah menjadi pemudah cara kepada NGO Malaysia melaksana misi bantuan kemanusiaan ke negara Asia Barat itu. Bantuan tersebut bagi mengelakkan keruntuhan ekonomi Afghanistan selari komitmen disuarakan Malaysia pada Mesyuarat Luar Biasa Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Disember lalu. Kesemua negara OIC dan bukan OIC yang hadir di mesyuarat tersebut telah sebulat suara bersetuju membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan kadar segera dan menggesa supaya usaha turut diambil untuk mencegah keruntuhan ekonomi Afghanistan. Negara anggota OIC terus menegaskan supaya kerajaan sementara Afghanistan melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat Afghanistan serta meluaskan akses wanita dalam pekerjaan dan pendidikan. Terbaru, Malaysia bercadang untuk menyumbang 1.6 juta dos vaksin kepada Afghanistan. Perkara itu bagaimanapun masih dalam proses rundingan dengan pihak penguasa di negara itu. Baik, berita Parlimen 16 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Mohan Chinasami, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.